Baik. Sebab itu Imam Syafi'i cakap dalam kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i ada satu kitab nama dia Ar-Risalah. Ar-Risalah ni, dalam Ar-Risalah ni Imam Syafi'i membicarakan tentang kaedah-kaedah nak menjaga keaslian hadis. Sebab dengan kitab ni lah Imam Syafi'i digelar sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Dan kita pun kata betul, sememangnya Imam Syafi'i bukan sekadar boleh digelar sebagai imam ahli sunnah, dia Nasirus Sunnah, dia pembela sunnah. Kerana dengan kitab Risalah yang ditulis itu, banyak kaedah-kaedah hadis yang dipakai oleh ulama terkemudian. Bukanlah Imam Syafi'i reka ilmu hadis tu, tak, dia teorikan ilmu hadis tu. Yang sebelum tu telah pun diamalkan, tapi dia menulis secara sistematik. Yang ni Al-Imam Syafi'i. Dia kata apa? Dia kata Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari. Bukanlah Imam Syafi'i sebut riwayat Bukhari, Imam Syafi'i bawa lah sanad, tapi sanad apa ni, hadis yang sama juga riwayat Imam Bukhari. Dia bawa sanad yang mana Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah wa haddithu an ahli al-kitab wala haraj fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bisa dengar hadis ni? Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Wa hadithu an ahli al-kitab wala haraj. Ceritalah daripada ahli kitab, tidaklah menjadi masalah. Sesungguhnya siapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Faham tak Adin? Biasa ustaz-ustaz baca. Kan Nabi kata, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Kita pun semangat nak sampaikan daripada Nabi ni. Tapi Imam Syafi'i kata, cuba tengok hadis tu baik-baik. Apa yang Nabi sebut dalam hadis ni? Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ni lesen lah. Siapa yang dengar hadis daripada Nabi, dia boleh sampaikan. Kemudian Nabi kata, wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Ceritalah cerita-cerita ahli kitab, tidaklah menjadi masalah. Tapi Nabi kata siapa yang berdusta di atas namaku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Tadi Nabi bagi lesen besar, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi lesen tu bukan besar sangat. Nabi kata siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksudnya orang yang nak sampaikan daripada Nabi ni kena pastikan dulu betul-betul Nabi sebut ke tidak perkataan tu. Kena tahu status betul-betul. Habis tu Nabi kata cerita pasal ahli kitab. Cerita pasal ahli kitab, Nabi bagi lesen besar. Ceritalah daripada ahli kitab, tidak menjadi masalah. Maka kata Imam Syafi'i, bab cerita Israiliyat, selagi mana kita tak tahu dia bohong, boleh cerita, walaupun kita tak pasti ia sahih ataupun tidak. Tapi hadis, selagi mana belum tahu ia sahih, jangan cerita. Selagi mana kita tak tahu ia sahih, jangan cerita. Tengok, As-Suyuti menukilkan daripada Al-Iraqi. Apa kata Al-Iraqi? Yanquluna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ma'rifatin bis-sahih was-saqim. Qala wa in ittafaqa annahu naqala hadithan sahihan kana athiman fi dhalik li'annahu yanqul ma la ilma lahu bihi wa in sadafa al-waqi' kana athiman biiqdamihi ala ma la ya'lam. Kata Al-Iraqi, sebahagian daripada manusia ni, ramai di kalangan manusia ini yang menukilkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mereka tahu mana satu yang sahih, mana satu yang tak sahih. Main share je. Masuk bulan Rejab, nampak kat Facebook ada orang share pasal hadis bulan Rejab, macam best ni.
kita pun share. Just sharing. Sharing is caring. Lepuk wala pun tahu. Nak share resepi masak, no problem. Nak share pandangan tentang isu politik, no problem. Tapi nak share tentang hadis, kena tahu tentang sahih ataupun tidak. Sebab itu kata Al-Iraqi, qala, dia komen, bagi orang yang nukil hadis tanpa tahu mana satu sahih, mana satu tak sahih. Wa in ittafaqa annahu naqala hadisan sahihan kana athiman fi dhalik. Dia kata kalaulah dia main nukil, dia tak tahu sahih ke tidak, tiba-tiba secara kebetulan dia tak tahu, tapi tiba-tiba dia ternukil, memang confirm hadis tu sahih. Katalah dia tak tahu, dia main share je. Kan tadi budak yang sharing is caring tadi tu, dia nukil, dia tak bila orang tanya, hang tahu tak hadis ni sahih ke tak sahih? Aku tak tahu, aku main share je. Sebab benda bagus kot. Apa masalah kau ni? Benda bagus pun kau nak komplain. Wahabi kan? Cik. Wahabi juga kena. Ni mesti belajar dengan Rora ni kan. Saya juga yang kena. Tak apalah. Memang saya kempen pun. Saya kempen, tak apa. Tak ada masalah. Dia tak tahu sahih ke tidak, dia main nukil je. Orang kata ramai yang share. Aku tengok dekat page tu 1.7k shares, 500,000 view. Takkan tak betul? Dengar ni, dia kata kalaulah secara kebetulan memang betul-betul dia menukilkan hadis sahih, dia tetap berdosa dalam perkara itu, kerana dia telah menukilkan sesuatu yang dia tiada ilmu tentangnya. Walaupun secara realitinya dia menukilkan yang tepat, dia tetap berdosa kerana dia bertindak pada sesuatu yang dia tidak ada ilmu tentang. Bukankah Tuhan kata kamu jangan ikut benda yang kamu tak ada ilmu tentangnya? Jadi sebab itu bahayalah. Jangan main-main buat hadis ni. Ibnu Hibban pun duk cakap dalam kitab dia Muqaddimah Majruhin, siapa-siapa yang nukil hadis yang dia belum tahu sahih ke tidak, main nukil aja, main baca aja, dia tak akan selamat daripada ancaman Nabi tentang neraka bagi orang yang mendustakan Nabi secara sengaja. Maka sebab itulah ustaz-ustaz ni yang nak jadi ustaz ni, AT35 ni, muka-muka AT35. Tapi Afi dia terus pegang orang sebelah kan, dia kata aku bahasa Arab je. Tak apalah bahasa Arab, pergi hafal syair jahiliah lah. Yang ni, yang AT35 ni, hampa nanti pergi sekolah kan, pergi sekolah jadi cikgu, orang suruh bagi tazkirah. Sebelum bagi tazkirah 10 minit, pastikan persediaan mesti 2 jam. Kalau tazkirah 20 minit, nak mengajar 2 jam, pastikan persediaan mungkin sampai 5 jam. Nak baca hadis, apa yang kita nak baca dalam kuliah, apa yang kita nak baca dalam tazkirah, pastikan hadis itu telah kita cari sumbernya dan kita tahu statusnya dan siapa yang riwayatkannya. Sebab tu ustaz-ustaz ni dia tak boleh pulun sangat bagi kuliah ni. Kadang-kadang subuh kuliah, duha kuliah sebelum zuhur, kuliah lepas zuhur, kuliah muslimat lepas asar, kuliah maghrib, kuliah lepas isyak, malam mesyuarat parti. Standard lah kan, ustaz-ustaz banyak kuliah. Jadi bila nak mesyuarat parti, dia ada jawatan dalam parti dia. So mesyuarat parti pukul 10.30 malam. Orang lain yang tak ada kuliah pun tunggu ustaz kan, bila masa dia nak baca buku. Kalau itulah kehidupan dia hari-hari, bila masa dia nak baca buku? Bila masa dia nak buat persediaan? Tambah pula kalau kuliah dia rakam macam ni. Ni rakam, ni musibah bagi aku. Sebab bila rakam, lepas rakam, ini bukan rakam live ni kan? Kerat tak live? Live ni. Bila live, bila rakam, kita pun balik rumah. Bila balik rumah esok ada kuliah lagi kan? Bila esok ada kuliah lagi, kita tak boleh ulang poin yang sama. Sebab yang duduk depan laptop akan kata, ni kuliah semalam.
Jadi tentera bawang pun datang. Apa ustaz ulang benda sama? Tentera bawang Malaysia kan? Sampai orang putih pun terkejut. Ni apa ini tentera bawang ni kan? Dia tak boleh ulang benda sama. Kerana orang tengok selebriti TV, ustaz-ustaz yang ada followers dan ada live dan rakam dan letak di YouTube, dia tak boleh ulang benda sama. Saya dah rasa benda ni. Balik-balik daripada Jordan, aktif kuliah. Pagi, tengah hari, malam. Kadang-kadang sampai tak jumpa anak-anak. Anak-anak pun tak heran. Ayah tak balik pun tak apalah. Tiba-tiba ayah balik jumpa, balik pula. Biasa tak balik. Kan? Saya dah rasa, dan akhirnya kita akan rasa ilmu kita akan habis kita bagi pada orang, dan kita tak akan dapat ilmu baru, melainkan kita kena hadkan kuliah kita untuk ada masa supaya kita membaca. Supaya ada masa kita baca balik, kita semak balik. Ini satu teguran lah untuk ustaz-ustaz yang bakal menjadi ustaz ni. Pastikan prepare. Kita bukan ulama besar. Kena prepare. Hadis tu kena cari siapa riwayat. Kita bukan hafizud dunia macam Daraqutni. Kalau macam Daraqutni tak apalah. Semua dalam kepala dia, orang tanya hadis dia jawab. Khilaf dalam sanad. Banyak. Itu Daraqutni. Kita bukan Daraqutni. Kan? Kita bukan Daraqutni. Kita orang Melayu, makan belacan, makan tempoyak, cicah budu, bahasa Arab pun merangkak-rangkak. Tak apa, buat preparation. Tapi mau hormat pada ulama hadis. Bila ulama hadis cakap hadis ni tak sahih dan tidak ada ulama semisalnya yang membantah, kena akuilah benda tak sahih. Kan? Dan kita tak reti pasal kereta. Kita tanya orang yang pakar kereta, belajar otomotif. Dia kata enjin ni, kereta ni tak nak bagus sangat. Dia kata, hang tahu apa? Hang tahu apa? Aku tahulah, aku belajar otomotif. Hang ni Wahabi punya mekanik. Dia kata, aku belajar mekanik pun aku jadi Wahabi juga. Jadi Wahabi adalah satu gerakan yang paling berjaya lah. Semua masalah, semua Wahabi punya masalah. Kan? Baik.